أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. بشيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus, sebagaimana Allah himpun kita di atas muka bumi ini di dalam taman surga di atas dunia, yaitu majelis ilmu. Baik, terus kita sambung muqaddimah, masih lagi tafsir surah Yasin. Malam ini kita sambung ayat 30 daripada surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya khasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilayhim la yarji'un. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ya khasratan 'alal 'ibad. Hei rugilah, duka citalah atas segala hamba Allah yang dusta Rasul itu dan bunuhnya daripada datang kebinasaan mati mereka itu. Ini cerita kisah Habib An-Najjar, tak habis lagi. Kan saat Habib An-Najjar mati itu, Allah perlihatkan kepada dia surga. Kan? Kemudian dia kata pada Habib An-Najjar ni, ya khasratan 'alal 'ibad, rugilah geng-geng yang tak ikut bersuruh Nabi Allah Isa. Sambung cerita tu. Kan? Rugi sungguh, dia kata. Mereka telah dusta akan rasul-rasul mereka itu. Kemudian sebahagiannya manusia dibunuh rasul mereka itu. Kita tengok Nabi Allah Zakaria dibunuh oleh kaum sendiri, gergaji kepala Rasul sendiri di kalangan mereka sendiri, hantar jadi Rasul berdakwah kena gaji kepala belah dua. Tu yang kata Yahudi dan yang Bani Israel ni keturunan dia sampai degilnya, dahsyatnya mereka ini. Beda. Lagi satu, saya mengajar di masjid saya, orang ni baca tafsir juga. Itu cerita pasal Yahudi dalam Al-Quran, banyak Allah sebut Yahudi, Bani Israel. Ustaz, kalau dah keras hati macam ni, buat apa dan Tuhan buat dengan apa bersenang? Cerita dia, kan? Allah kata dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ada sebut, kan? Allah kata jangan ikut
Yahudi ni, kalau kamu berdakwah kepada Yahudi ni pun, mereka tidak akan ikut dakwah kamu. Bangun soal macam ni, kalau macam tu Ustaz, buat apa Tuhan buat Yahudi? Dia buat Yahudi, lepas tu dia tak suruh kita ikut. Jangan bagi kita dakwah dengan dia pula kan. Kan? Manusia dia akan soal benda-benda yang pelik tu. Saya kata nak tanya macam tu susah dah saya nak jawab. Sebab kerja buat manusia ni Tuhan yang buat. Saya masuk pergi rumah Tuan, hari raya jemput saya pergi sana, open house. Masuk dalam rumah Tuan, perlu komplain, kenapa print gambar letak sini? Kenapa tak letak sini? Bolehkah kita perlu komplain rumah orang? Kenapa perabot ni letak kat sini, sofa letak sini, kenapa tak letak sini? Rumah orang suka hati lah, dia nak letak kat mana pun. Kan? Jadi Tuhan ni dia buat apa saja, kita nak komplain perbuatan dia susah. Kan? Tuhan buat babi, lepas tu duk larang kita makan, susah bagi kita nampak kan? Buat apa gitu? Tu susah kita nak terang, kerana perbuatan Tuhan jangan disoal. Jangan disoal. Allah kata wasama'na wa ta'na, ta'an dan patuh. Kerana dia buat manusia ni, dia nak test kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak test kamu, nak test. Dia test macam-macam kita. Begitu. Ni cerita Habib An-Najjar tadi. Dia kata, rugilah Allah perlihatkan kepada aku surga, aku mati. Sayangnya kaum aku tak nampak benda yang aku nampak. Begitu. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang oleh mereka itu, akan mereka itu rasul, melainkan adalah mereka itu dengan istihza, yakni alaq-alaq. Allah cerita sendiri. Aku datang rasul kepada satu-satu kaum, aku dah tahu dah manusia ni akan beli rasul itu. Itu susah lah kita nak jawab kenapa buat manusia itu dah tahu beli. Nampak. Inilah dia panggil ujian, usaha ihtiyat kena ada. Hidayah itu sangat mahal. Begitu. Allah kata ni, apabila aku hantar rasul ke satu-satu kaum, mesti manusia itu, sebahagian manusia itu diperolok-olokkan dengan rasul itu. Walaupun aku dibekalkan dengan mukjizat, bermacam-macam mukjizat kepada rasul aku, tetap manusia akan ada manusia yang buat olok-olok. Gitu. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Tidakkah lihat wahai manusia, ahli-ahli penduduk Mekah, ayat ini turun pada ketika duduk di Mekah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Manusia, kamu tak tengok kan? Banyak sudah bukti-bukti yang kami binasa orang yang bantah Rasul. Contohnya minal qurun yang bantah Tuhan, kami binasa dan kami simpan benda qurun itu sampai hari untuk menjadi pengajaran kepada umat di kemudian hari, hamba di kemudian hari. Suruh ambil pengajaran cerita Musa, bagaimana kaum Nabi Musa, kisah Fir'aun, disimpan sampai hari ini. Itu ada benda tu, tujuannya nak beritahu kepada umat yang kemudian hari, jangan bantah lagi Rasul. Simpan, Allah simpan sampai hari ini. Tuan-tuan pergi Mekah sana, tengok Madail Saleh, tempat dibinasakan kaum Samud, sampai hari ini itu ada manusia sampai hari ini pergi tengok, tapi manusia tetap tidak ambil pengajaran juga. Yang penting pergi selfie kat situ. Dia sampai hari ini balik tak semayang juga, balik tetap derhaka kepada perintah Rasul juga. Kita lah hari ini lah, kan? Kita lah hari ini. Rasul siang malam suruh kita semayang, suruh kita solat, jangan tinggal walaupun satu waktu, tetap manusia berlambak-lambak tinggal solat. Begitu. Itu orang yang bantah Rasul. Cumanya kita ni tidak diazab seperti mana kaum-kaum dulu. Kenapa ya? Kerana Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah request kepada Allah, dah minta permohonan kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tahu satu hari nanti umat aku ni, mereka maksiat kepada-Mu ni lebih dahsyat daripada umat-umat dulu. Tapi tolonglah jangan azab mereka, umat aku, seperti mana umat-umat Nabi dulu. Allah, yes, betul tu.
Kalau tidak, tuan-tuan, kita dah lama orang tak tahu lah tenggelam bumi ke banjir besar ke tak tahu mana dah kena orang pada umat sekarang. Oleh kerana Allah dah apa lulus permintaan Nabi itu sampai sekarang tadi. Baik, sambung ayat itu. Kemudian Allah kata pada qurun kami binasakan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Cerita qurun ni saya banyak cerita dah di sini. Cerita qurun kan, qurun ada orang panggil qarun, ada orang panggil qurun, tapi dalam Al-Quran dia panggil qarun, qurun, bukan qurun, qarun atau qarun, qurun kan. Jadi asalnya orang yang buat ibadat kepada Allah, qurun ni dia kan sepupu Nabi Allah Musa, sepupu lah kita panggil kan, susah, miskin, tak ada apa nak makan, ada amal Allah takdir dia. Qurun ni asalnya kuat beribadat kepada Allah, sepupu Nabi Allah Musa, beriman dengan Musa dan sembah Allah. Ada ramai susahnya kita qurun ni pakaian bertukar dengan bini sendiri. Kita susah macam tu kan? Tak, tuan-tuan. Qurun ni susah dia, pakaian ni dia pergi semayang balik awal, lagi bagi bini pakai pula, pakai dia. Tuan bayang dia susah macam mana. Wahai Musa, qurun, engkau kan Rasulullah, pesuruh Allah, engkau mukjizat macam-macam Allah bagi kepada kamu. Mintalah bagi aku senang sikit anak amal ni, bagi aku kaya boleh beli berat. Kalau hari ini kan, akhirnya Nabi Allah Musa minta, ya Allah, sepupu aku bagilah rezeki kepada dia. Kaya dia tuan-tuan, hasil daripada doa Nabi Allah Musa. Kaya dia macam mana? Qurun disebut dalam hadis apa dia? Kunci harta dia, anak kunci, bukan mangga, anak kunci itu 100 ekor unta muat penuh. Budak dia kata macam mana? Tu sampai dah jadi macam tu, dia tak mau keluar zakat pula dah. Dah mula dah kaya. Dan inilah yang Nabi SAW bimbang kepada umat kami hari. Aku tak takut kamu ni sembah berhala, kamu tidak akan sembah. Aku tidak takut kamu keluar Islam, kamu tidak akan keluar Islam. Tetapi aku takut kalau kamu harta banyak, mewah-mewah sangat, kamu lupa apa yang aku pesan. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua ayat itu. Annahum ilaihim la yarji'un. Dan bahwasanya mereka itu, segala qurun itu dibinasa kepada mereka ahli Mekah, tidak kembali mereka itu, dan tidakkah ambil bandingan ahli Mekah, penduduk Mekah ini dengan segala umat yang telah kami binasakan dulu disebabkan mereka dusta Rasul dan tidak beriman kepada Rasul. Wahai penduduk Mekah, tak ambil pengajaran lagi kah? Allah kata. Dan penduduk Mekah, kenapa masa itu banyaklah yang kufur kan? Kita hari ini pun sama. Gitu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan bahwasanya tiap-tiap makhluk itu sungguh sekalian pada sisi kamu itu hadir mereka itu karena hisab pada hari akhirat. Muhdharun, maksudnya Allah kata pada, ingatlah kalau kamu tidak sembah aku, semua esok ni kamu kena menghadap aku seorang, aku akan tanya di hari akhirat nanti. Begitu. Wa ayatul lahumul ardul mayyitatu ahyainaha. Dan bermula dalil bagi mereka atas bangkit daripada kubur itu dan tauhid Allah itu, bumi yang mati kami hidupkan akan dia dengan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Allah kata mati nanti hidup balik. Buktinya cuba kamu tengok pokok yang dah kering, tiba-tiba hujan turun, pokok itu hidup balik. Kamu perhatilah pokok itu. Allah kata tengok pokok, tanaman-tanaman kita, kalau seminggu kita tak siram, mati dia. Apabila siram, tumbuh balik. Allah kata ambil pengajaran daripada air hujan yang aku turunkan kepada tumbuhan-tumbuhan itu. Itulah buktinya, Allah kata. Kemudian wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha khabban faminhu yakulun. Dan kami keluarkan daripada
daripada bumi dan air hujan itu, biji-bijian, gandum, padi, jagung, macam-macam. Allah kata faminhu yaqulun, dan setengah daripada tumbuhan-tumbuhan itu pula kami buat makanan untuk manusia, dan setengah daripada tumbuhan itu kami bagi makanan kepada binatang. Yang inilah dikata nikmat Allah ni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan, macam-macam Allah bagi nikmat kepada Allah bagi nikmat kepada kita, tapi kebanyakan manusia ini tidak syukur. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, dan kami jadikan daripada bumi itu beberapa kebun, banyak kebun daripada pokok tamar dan pokok anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami keluarkan daripada bumi itu segala mata-mata air, dan mengalir air tawar itu di dalam kebun-kebun mereka itu. Begitu Allah jadikan pokok, kemudian Allah letak air. Dalam pokok itu Allah letak api. Dalam Al-Quran Allah sebut sebatang pokok itu ada 3 Allah letak kepada air, kan? Air, kemudian api ada dalam itu. Sebatang pokok, api. Dalam Al-Quran ada sebut, Allah kata aku letak api, sepatutnya air dengan api tak boleh bercampur, padam api ini. Tapi sebatang pohon tu, kalau manusia tilik kepada pohon tu, rupanya dalam pohon tu ada api. Buktinya dalam hadis dia cerita, kalau kita pokok itu kita ambil batang dia, kita tepuk, kita gali, dia akan keluar api. Pernah ada orang dulu dia nak pelekat api, tak ada mancis kayu tu, ambil kayu sama kayu, pelat orang, dia akan keluar api. Kita fikir secara logik, dah panas, dah gali-gali panas kan, keluar api. Dah, Allah letak api di situ, di kayu itu. Allah sebut dalam Al-Quran, letak api dalam sebuah batang kayu. Begitu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami keluarkan daripada bumi itu air-air pula. Begitu. Liyaqulu min samarihi, supaya makan mereka itu daripada bumi, hasil tumbuhan-tumbuhan daripada bumi itu. Wa ma amilat aydihim, dan tidak berbuat akan dia buah-buahan daripada tangan manusia, buah-buahan itu daripada Allah. Tapi Allah kata pada, jangan kamu ingat kamu pula yang tanam buah itu keluar. Dia sentuh berakidah sikit. Kenapa dia? Takut-takut kita antiqat, ambil bijian, tanam, siram, akulah yang tumbuhkan pokok ni. Maka Allah bagi tahu awal, Allah kata sebenarnya bukan kamu yang tanam, bukan kamu yang bagi tumbuh, aku yang bagi tumbuh. Kamu cuma usaha saja, Allah kata. Asbab saja disebabkan kamu tu, tapi hakikatnya aku yang tumbuh. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kalau Qadariyah, Tuhan semua yang buat. Kalau Jabariyah pula, dah, kita semua pula. Kita Ahlussunnah wal Jamaah dah usaha ihtiyat, termasuk juga dengan kita sekali. Begitu. Afala yashkurun, dan tidakkah mereka itu syukur di atas nikmat-nikmat yang aku jadikan kepada manusia itu begitu banyak, tetapi manusia tetap memilih Tuhan lain untuk sembah. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan itu pengajaran dia pada tuan-tuan. Setiap kita masuk dalam mulut kita rezeki itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, antaranya nikmat lalu makan. Kalau duit ada tuan-tuan, kalau tak lalu makan tak guna juga. Hari pergi hospital tu kena air sejuk, dia tak jadi. Doktor kata ni tak boleh makan ni, air ni tak boleh, kencing manis, kena makan air kosong. Tu minum air kosong, duit berbilion dalam beg, kan? Nak buat apa kena macam tu? Dia kena air kosong je hari-hari, kan? Sedap-sedap tak boleh makan.
Hasil benda-benda yang tak sedap, duit Allah tarik nikmat lalu makan, walaupun duit ada dalam dunia. Begitu. Habis tu